Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab sistematik dalam mazhab Syafi'i. Kita telah masuk dalam bab ahkamur riddah, hukuman murtad wal iyaz billah. Murtad ataupun riddah, bahasa Arab panggil riddah atau murtad, membawa maksud beralih daripada suatu kepada suatu yang lain. Dari sudut bahasanya, kita tengok orang ni asalnya mari sini, lepas tu dia pergi tempat lain, kita kata dia tu murtad lah tu, maknanya undur balik. Dari sudut bahasanya, menurut istilah syarak undang-undang Islam, murtad ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain atau anutan lain, wal iyaz billah. Itu makna murtad, orang ni berpindah daripada berpegang kepada Islam ini kepada agama lain. Murtad merupakan jenis kufur yang paling keji. Kenapa tak kejinya? Setelah dia merasai kemanisan iman, tiba-tiba dia berpaling tadah menjadi kufur. Hukuman membabitkan hukuman dan implikasi yang amat berat. Berat tak berat pun, orang ni tak layak lagi hidup atas dunia. Dalilnya ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, wal-iyazubillah, berpaling tadah dari agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Maknanya amalan-amalan dia yang lepas semuanya gugur habis, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Itu dari segi ta'rif dan hukum murtad berat, karena dia jadi kafir, dan lebih dahsyat daripada itu lagi. Dhabit ma takunu bihi riddah, garis penentu murtad. Jadi kita nak tahu murtad tak murtad orang ni, tengok dalam beberapa garis panduan. Dalam kitab kita ini meletakkan 3 garis, 3 perkara. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara berikut. Yang pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Dia panggil hukum ma'lum minad din bid darurah. Semua orang tahu. Orang hak jahil pun tahu, hak alim pun tahu hukum ni. Contohnya, menolak kewajipan zakat. Bila kita kata, awak ni kaya, bayar zakat lah. Hai, zakat awak apa? Bayar GST lebih baik lagi. Ini jadi contoh. Puasa, kita kata pergi puasa, tak payah puasa lah, dia panggil diet lebih baik. Haji, buat ngawi pitih haji. Ini menolak hukum ini menunjukkan bahawa orang ini menafikan kewajipan yang semua orang tahu. Siapa kata tak tahu zakat kena? Cuma yang tak tahunya kadar berapa, itu tidak dikira murtad. Menolak pengharaman arak. Oh, dia kata orang minum belakang tak ada masalah, apanya awak ni. Atau riba, kita kata riba ni haram, dia kata orang nak menego lah, mana main haram belakang. Atau menolak bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi sebahagian daripada makhluk ni, dia tak terima Quran itu sebagai kalam Allah. Dia kata Quran itu makhluk. Semua hukum ini diketahui oleh setiap Muslim, baik ulama ataupun orang biasa. Oleh itu, menolak perkara ini menjadi punca murtad wal-iyazubillah. Namun bagi seseorang yang menolak suatu hukum yang tidak disepakati,
mana tidak ijma' ulama, atau suatu hukum yang disepakati tetapi tidak diketahui oleh ramai orang. Macam kita hari ini banyak hukum yang wajib tapi ramai yang tak tahu. Mana sebab kejahilan benda tu. Tidaklah seperti wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji tadi. Jadi semua hukum ini bagi orang yang menolak suatu hukum yang tidak disepakati atau suatu hukum yang disepakati tapi tidak diketahui oleh orang ramai, penolakan tersebut tidak menyebabkan murtad. JMN 7712 menghalau lalu lintas. Contohnya, ini tak masuk dalam bab tajuk kita ni, cerita lain tu. Jadi hukum ada tapi orang tak tahu. Contohnya, orang yang menolak syariat menganjurkan salat duha. Jadi duha tu jelas adalah hadis tapi dia kata duha ni macam dia tak tahu. Atau menolak hukum haram mengawini wanita yang diceraikan sebelum tamat iddah. Ini berlaku kes ni. Belum habis iddah lagi pergi menikah lain dah. Maka ini tidak sampai peringkat murtad sebab boleh jadi ramai orang yang tidak sedar hukum tersebut. Contoh yang kedua, melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Ini kita bimbang hari ini. Contohnya sujud kepada berhala atau melakukan ibadat seperti ibadat orang kafir. Jadi banyak ni kita dalam masyarakat majmuk ni, dia panggil Malaysia ni orang panggil masyarakat majmuk. Banyak juga budaya-budaya ibadat orang-orang bukan Islam. Kita pun tumpang sama pergi. Jangan. Pasal itulah bagi anaknya pihak kerajaan Malaysia, Jawatan Kuasa Agama, majlis-majlis fatwa mesti mengeluarkan garis panduan. Setiap kali nak mari musim-musim tertentu, musim belagak naga ke, musim belah kelapa ke, musim apa saja musim, kena maklumkan kepada masyarakat. Ini terlibat dengan budaya sahaja, tidak terlibat dengan agama. Bolehlah kita pergi sekali. Yang ni terlibat dengan agama. Siapa dia pergi boleh merusakkan akidah. Jangan pergi. Jadi kena ada garis panduan sebab masyarakat tidak tahu. Kita duk ingat kata apa. Allahu Akbar. Demikian juga melakukan suatu perbuatan yang bercanggah dengan pegangan agama Islam. Seperti sengaja mencampakkan Al-Quran ke tempat najis. Ambil Quran campak. Wal'iyazubillah. Sama hukum seperti Al-Quran juga, termasuklah buku-buku hadis dan tafsir. Ambil kitab-kitab agama campak dalam tong sampah, dalam tandas, dalam tempat najis. Dengan syarat apa yang dilakukan adalah secara sukarela, bukan dipaksa. Kalau dipaksa ke lain. Kita dah belajar dulu kan kitabul ikrah, bab paksaan dulu. Jadi kita dah faham. Yang ni tidak paksa. Dia sendiri tu nak buat benda tu. Bagi anak lah banyak ni benda-benda yang kita lakukan kadang-kadang ada menyamai perbuatan-perbuatan orang kafir. Maknanya kalau tidak jatuh kepada undang-undang murtad pun dia jatuh kepada haram kerana tasyabuh. Kadang-kadang kita buat kita tak sedar benda tu boleh tak boleh. Macam orang kafir bila nak hormat kepada orang mati pakat bangun tunduk belakang. Ada ke dalam Islam suruh bangun lagu tu? Ini cerita. Jadi benda-benda perkara-perkara yang seperti ini sama ada yang terlibat dengan murtad ini wajib kena jelaskan, yang tak terlibat dengan murtad. Kata-kata kita, ucapan-ucapan yang boleh. Sebuah kitab yang ditulis oleh Jakim, dikeluar oleh Jakim ni, Mestika Hadis jilid yang pertama. Buka dalam bab yang ketujuh, kewajipan menjaga syariat Islam. Dia jelaskan satu persatu, lebih kurang hampir 50 perkara. Macam ni, perkara yang ketiga ni. Mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam. Sama ada apa yang diucapkan itu lahir daripada keyakinannya atau keingkarannya atau untuk mempersenda. Contohnya, orang yang mengutuk agama Allah. Seseorang nabi atau dia berkata Islam tidak sesuai dengan kemodenan. Nak bicara Islam, hari ni orang nak pergi ke bulan, nak naik ke langit dah. Jadi pencipta alam ini tidak wujud, dia biasa. Kan kita hari ni kadang-kadang kita bercakap tak? Dia panggil alam semula jadi. Ada ke alam semula jadi? Ke alam ini dijadikan oleh Allah? Ke dia jadi sendiri? Ini kata-kata boleh ditafsirkan.
boleh ditafsir. Tapi zahir kata-kata tersebut, bila kita alam semula jadi, maknanya jadi sendiri ya. Tak ada orang buat, tak ada Tuhan yang mencipta. Tapi kalau kita nak betul kan, kita kata semula jadi maksudnya bukan ditanam oleh orang, boleh juga. Tapi adalah perkataan tu yang boleh ditanya. Kenapa cakap sedemikian? Zakat tidak perlu dalam masyarakat sosialis, atau mewajibkan wanita berhijab adalah qaul. Allah suruh orang perempuan tutup aurat pula. Orang lain duk buka belakang dah, suruh dunia buka, kita nak tutup. Dalam kitab Mustikah Hadis, contoh dia buat, orang ni duk cakap tentang agama. Kita kata kita ni nak laksanakan undang-undang Islam ni, undang-undang hudud. Mari seorang pocik ni kedai kopi dia buat. Dia kata, apa main hudud-hudud ni, putus tangan habis orang. Boleh kena mengucap semula. Jadi buka balik dalam kitab kita, Mustikah Hadis jilid yang pertama bab yang ke-7. Jadi di sini contoh saja, kita pun tak nak hurai panjang. Semua ucapan ini boleh menyebabkan kemurtadan tanpa mengira sama ada ia disebabkan oleh keyakinan atau kemarahan atau keingkaran. Kadang-kadang dia bergurau main pun tak jangan main. Main bergurau hari ni. Ramai yang mengutuk agama atau mengutuk Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah, bertengkar atau mempersenda, sama ada semata-mata untuk menjadi bahan ketawa. Hari ini orang main-main dengan agama, buat lawak jenaka lah. Berasa nak pakai sup angin pergi Kelantan, ini cari nyakit belakang kata-kata tu. Jadi kita nak bergurau, nak perli orang, tapi ingat ada benda perli yang boleh buat gurau main, ada benda yang boleh merusakkan agama. Sama ada semata-mata untuk menjadi bahan ketawa, main-main atau mengejek. Contohnya, seseorang berkata kepada rakan yang menasihatinya, orang nasihat lah, mu ni apa tak solat ni, apa gini-gini nakal. Dia kata apa? Esok kalau kau masuk syurga, tutuplah pintu cepat-cepat, jangan dia aku masuk juga. Allah sedapnya ayat ni. Bahasa-bahasa gini dipanggil bahasa berat belaka tu. Main. Kalau tempat kita bukan lagu ni ayat dia. Dia kata apa, keduk sibuk ke kawan, munggu pintu kubur lain-lain ke? Lah ni ada. Kubur masing-masing. Sedap juga ayat je dah. Kubur dia kan mak kubur tu boleh bergurau mainnya. Macam kita sebah dia. Kubur ni awak jangan duduk gurau. Malaikat maut muka nakir, dia tak kenal kan, dia tanya soalan bocor. Soalan bocor GPS boleh pakai semula. Soalan bocor dalam kubur boleh jawab, tak boleh jawab. Itu terpulang kepada keimanan yang ada dalam hati orang tu. Baik, jangan duduk gurau lah. Ini contoh-contoh yang boleh merusakkan iman. Amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan, daripada penjelasan yang di atas. Anda dapat perhatikan bahawa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan atau melalui sesuatu tindakan yang disangkakan remeh dan tidak membawa apa-apa makna, atau melalui keingkaran yang disangka hanya sebagai suatu bentuk kebebasan berfikir atau bersuara. Walau bagaimanapun, ucapan atau tindakan yang disangka tidak mempunyai apa-apa arti ini sebenarnya menyebabkan suatu perubahan besar kepada nasib pelakunya selepas mati. Kenapa tak berubahnya? Dia ni jadi kafir. Ini kerana sebelumnya dia disenaraikan sebagai orang Islam yang layak menerima pengampunan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana keislamannya. Sebaliknya kini dia disenaraikan sebagai orang kafir yang tidak akan merasai rahmat Allah walau sebanyak mana sekalipun amal kebajikan yang dilakukannya, kerana habitat amaluhu, gugur segala amalan dia. Wal-iyazubillah. Bahkan berlaku perubahan besar terhadap kedudukannya dalam masyarakat Islam di dunia ini. Ini kerana beberapa haknya kini digugurkan. Bila orang itu murtad, na'udzubillah, maka haknya digugurkan, iaitu hak untuk hidup, kerana dia wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Yang kedua, hak untuk memiliki, kerana segala hak miliknya digugurkan. Yang ketiga, semua status peribadinya seperti perkahwinan, pusaka dan sebagainya digugurkan. Perkara ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam nanti. Setelah menyedari perkara ini, seorang Muslim perlu menjaga lidahnya supaya tidak menuturkan perkara yang boleh melibatkan murtad, walau bagaimana sekalipun kemarahannya. Jangan. Dia perlu berusaha supaya mampu meluahkan kemarahannya dengan cara yang tidak melibatkan murtad, kerana ini hanya akan menyebabkan kecelakaan menimpanya di dunia dan di akhirat.
Jadi ada 2-3 perkara yang disebut dalam hadis, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Gurau pun jadi, sungguh pun jadi. Di antaranya murtad. Jangan duduk kata murtad. Di antaranya cerai dengan bini. Jangan duduk gurau. Ni tak tahu buat kita ni bila nak marah sikit kak, duduk kata kau cerah lalu. Mung balik ke momok mu 3 selalu jatuh. Jadi isteri ni pun engkau nak marah juga. Terima kasih. Akak ambil balik lalu rumah mak. Siapa-siapa rumah mak duduk 2 hari suami tak mari ambil telefon kau ustaz lah pula. Jadi tu email juga kenanya. Lagu mana nak buat ni saya ni suami tak mari dah ni. Allahu akbar. Tanya dia. Banyaklah masalah kita. Baik, dia panggil hukmur riddah. Hukum ar-riddah, haddur riddah, hukuman murtad. Bagaimana hukum dia? Hukuman bagi kesalahan murtad yang dikenakan kepada lelaki dan perempuan adalah sama. Apabila seorang laki-laki atau wanita yang telah baligh dan berakal melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini sehingga membawa kepada kemurtadan, maka mereka tertakluk kepada hukum-hukum berikut. Yang pertama, pesalah murtad wajib diminta segera bertaubat. Ini kerana kemurtadannya mungkin disebabkan oleh sesuatu salah faham yang timbul atau kerana rasa marah sehingga menyebabkannya hilang pedoman. Dengan ini pesalah akan dibimbing semula kepada kebenaran dengan cara bertaubat dan nasihat. Di samping itu dia perlu disedarkan tentang kesalahan dan akibat buruk perbuatannya. Jadi langkah yang pertama, kalau orang ini bercakap tak baik tentang Islam, kita kena ambil dia, bawa dia ke pusat pemulihan dulu. Bawa dia nasihat, biar dia bertaubat. Yang kedua, pesalah diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad dan tidak menerima pelawaan supaya bertaubat. Dia hendaklah diberitahu bahawa dia akan dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya. Walaupun tindakan itu dilakukan kerana keingkaran, keyakinan atau sekadar untuk mempersenda. 3-3 ni masuk dalam bawah kategori murtad. Yang ketiga, pesalah wajib dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya dan tidak mahu bertaubat. Hukum ini berpandukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Sesiapa yang menukar agamanya, hendaklah kamu bunuh dia. Maknanya daripada Islam kepada agama lain. Jangan salah baca hadis ni pula, agama lain kepada Islam. Jangan, itu tak ada. Itu dia panggil murtad daripada hak agama lain kepada kita, bukan murtad, itu baik nama dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas. An-nafsu bin nafsi was-sayyibu zani wal mariqu min ad-din at-tariku lil jamaah. Artinya tidak dihalalkan darah seorang muslim. Darah seorang Islam ni tidak halal. Ia mengakui la ilaha illallah dan aku ini Rasulullah kecuali salah satu daripada 3 sebab. Yang pertama, nyawa dengan nyawa. Artinya bila dia bunuh orang, maka nyawa dia dihalalkan bunuh dengan sengaja. Yang kedua, orang yang pernah kahwin yang berzina, wal iyazubillah, orang yang pernah berkahwin muhsan, dia panggil berzina, maka orang ini juga berhak dibunuh. Dan orang yang memisahkan diri daripada agamanya serta meninggalkan masyarakat Islam, iaitulah disebut dengan nama murtad. Hadis ini juga dalam Bukhari. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, seorang wanita dikenali sebagai Ummu Ruman telah murtad. Ummu Ruman ini telah murtad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia diajar tentang Islam. Tangkap dia, ajar pada Islam balik. Sekiranya dia bertaubat, maka tidak mengapa. Namun sekiranya dia tidak bertaubat, dia akan dihukum bunuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Baik. Mana jelas kepada kita 3 langkah, 3 peringkat. Peringkat yang pertama iaitulah orang ini kena suruh bertaubat dulu. Jangan kelang kabut lah. Taubat dulu. Kemudian bagi amaran kepada dia, kalau tak taubat, apa yang akan berlaku kepadanya. Yang ketiga, tak hirau juga, masih degil, barulah dibunuh. Ini undang-undang Islam. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman ini.
syurut iqamatil had 'alal murtad. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, hukuman murtad adalah hukuman mati serta merta, maknanya dipancung. Namun demikian, hukuman ini tidak boleh dilaksanakan melainkan setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Ada beberapa syarat lagi, 3 syarat. Yang pertama, baligh dan aqil. Orang yang baligh, orang yang sudah cukup umurnya dan berakal. Perbuatan murtad oleh kanak-kanak dan orang gila tidak akan diambil kira kerana mereka bukan mukallaf. Kalau budak-budak main, kita tangkap dia, tak boleh pancung lagi, kita bawa dia. Cuma penjaga kanak-kanak tersebut bertanggungjawab untuk menghukum, menegur dan meminta supaya dia bertaubat daripada apa yang dilakukan atau dituturkannya. Hari ini jangan main-main. Kalau tengok ke apa yang disebarkan melalui internet ni, budak-budak ni duk main ikut dalam Facebook, banyak kata-kata dia memang mengguris, mencela akan iman. Kerana kata-kata dia menghina Islam lah. Budak-budak perempuan duk main dengan tudung, dengan hijab. Allahu Akbar. Yang kedua, diminta supaya bertaubat. Pesalah murtad tidak boleh dibunuh melainkan setelah diminta bertaubat terlebih dahulu. Walau bagaimanapun pesalah akan dibunuh sekiranya masih enggan bertaubat dan tidak akan diberi tempoh setelah enggan bertaubat. Dalam sebuah hadis berkenaan pelantikan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sebagai pentadbir di Yaman. Hadis ini masyhur, dia panggil hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman. Antara kandungan hadis ini dinyatakan, kemudian Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman. Nabi kita hantar Abu Musa sebagai qadi ke Yaman. Tak lama Nabi kita hantar pula Muaz bin Jabal. Apabila beliau tiba, Muaz tiba ke Yaman, Abu Musa memberikan kepadanya bantal, sofa. Biasa orang Arab ni kalau orang sapa rumah dia bagi bantal, so duduk atas tu. Tempat duduk sandar tu, macam rumah Arab. Dan kata Abu Musa, silalah turun daripada kenderaan. Pada ketika itu terdapat seorang laki-laki yang terikat. Ada orang tengah kena ikat. Muaz bertanya, apa yang berlaku ni? Kena ikat ni kenapa? Abu Musa berkata, dia seorang Yahudi yang telah meluk Islam, tetapi kemudian kembali kepada agama Yahudi. Dia ni murtad ni. Abu Musa berkata lagi, kan Muaz baru sampai, silalah duduk. Ijlis anzil, mana duduk? Muaz berkata, saya tidak akan duduk kecuali setelah dia dibunuh. Allahu Akbar. Muaz kata, saya tak akan turun kecuali pancung kawan dia dulu. Inilah hukuman Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Lalu Abu Musa memberi perintah, lantas orang Yahudi itu dibunuh. Hadis ini dalam Bukhari, di bawah tajuk meminta golongan murtad untuk bertaubat. Jadi 2 sahabat sepakat mengatakan orang ni jatuhkan hukuman bunuh. Tadi hadis suruh bunuh, yang ni memang melaksanakan apa yang telah berlaku. Yang ketiga, kemurtadannya disahkan melalui pengakuan pesalah sendiri atau melalui saksi yang sahih dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi di sini ana nak bagi sikit peringatanlah kepada kita, masyarakat. Sama ada kita sebagai pendakwah, sebagai imam, sebagai ustaz, jangan jatuhkan hukuman murtad ke atas seorang. Dia panggil ta'yin, takfir muayyan. Jatuh hukum atas orang tu. Itu bukan kerja kita. Kita hanya boleh menceritakan ciri-ciri. Kalau orang ni cakap sedemikian, boleh jadi murtad. Kalau dia buat macam ni, jadi murtad. Boleh kita muka. Tapi kalau kita nak kata, pak cik itu murtad, pasal aku tengok dia lalu ikut peko ni, akad tangan, mana boleh jatuh hukum? Kalau kita tengok dia buat macam ni, kita bawa dia, tangkap dia, bawa ke mahkamah, bawa ke pejabat agama, biar ditanya dulu, kenapa awak lalu kau ni angkat tangan? Jadi kebetulannya dia tak tahu belakang untuk peko tu ada kawan dia lalu angkat tangan. Kita ingat dia tabik kawan tu. Tengok, kan nanya jatuh hukum orang. Jadi hari ni masyarakat kita ni suka, dia tu murtad dah sebab lawan hukum hudud. Tak tahu lagi dia lawan tu, dia tahu benda kedok, tak tahu apa. Kuliah-kuliah bab hudud ini tak bagi ngaji.
Nah, tapi cakap lebih sedap dia pada ustaz kadang-kadang tu. Dia semangat kot. Maknanya orang dah ni dengan ustaz. Kalau ustaz dalam bab buah ni. Tapi kalau bab hukum tak tahu ke mana. Jadi tak boleh kita takfir muayyan. Kerana itulah saya rasa sedih lah. Sebahagian daripada pendakwah-pendakwah ni yang hebat ni boleh masuk dalam khabar dalam TV. Tapi kalau dia berkelahi dengan orang, dia isytihar betul. Dengan ini saya mengisytiharkan ustaz fulan murtad sebab gini. Dia tak pernah panggil ustaz ni, tak pernah direport ke pejabat agama, tak pernah dimahkamahkan dia, tak pernah ditanya apa maksud dia. Jadi ini semua ni satu perbuatan yang menyalahi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kata kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentakfirkan muayyan orang seorang-seorang kecuali melalui proses yang tersebut. Tangkap, bawa ke mahkamah, jatuhkan hukum dulu untuk suruh istitabah supaya dia bertaubat. Minta penjelasan dia apa sebab dia buat macam ni, apa sebab dia kata macam ni. Kalau dia masih lagi berkeras, setelah para hakim yang bersidang ini mendapati memang dia musir di atas pendapatnya yang salah, ketika itu baru mereka yang menjatuhkan hukuman, orang ini disahkan sebagai bukan Islam. Tak boleh kita seorang-seorang kalau macam ni, paudah lah jadi orang. Kita kelahi dengan orang, kita angkat bendera, orang itu kafir, orang ni murtad, orang ni lah, itu bukan kerja kita. Nak memurtadkan orang ke nak mengkafirkan orang, nak membid'ahkan orang, lah, itu bukan manhaj kita, bukan manhaj Ahlus Sunnah. Ini manhaj Ahlul Ahwa, manhaj orang yang mengikut hawa nafsu, terlalu boros, menjatuhkan hukuman kafir, menjatuhkan hukuman ke atas orang, lah, itu bukan manhaj. Jadi kita pun jangan berhati-hatilah. Mentara kita belajar kitab ni kak, ambil kitab Mustikah hadis pula kak, pakal jadi selalu tengok Mustikah hadis kata orang cakap macam ni. Dalam Mustikah hadis tu memang jelas banyak benda-benda. Contohnya kalau orang ni tengok orang kan biasa dia sudah makan, dia jilat jari. Dia kata macam kucing lah makan jilat jari, kotor ni, jijik macam ni. Ini boleh merosakkan iman. Kan ada dalam sunnah supaya kita buat macam ni. Jadi banyak benda-benda, tapi jangan pula kita istiak angkat bendera selalu. Dia ni kafir dah sebab dia menghina sunnah. Macam mana lagi tu? Tak boleh lagi, kena tanya dulu, kamu cakap tadi atas dasar apa? Jadi banyak proses-proses yang perlu dilalui. Jangan mendahului zaman. Jangan mendahului para qadah, para hakim, jangan mendahului mahkamah-mahkamah syariah yang ada di sini. Kalau tidak, kitalah yang membuat makhluk perusak di atas dalam muka dunia ini, bukan nak mempertahankan tapi merusakkan kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-asar al-mutarattibatu ala rizjah, implikasi ataupun kesan ke atas kesalahan murtad. Apabila seorang muslim telah disahkan murtad serta enggan bertaubat, wal iazubillah, kesalahan ini membabitkan beberapa implikasi penting selain daripada hukuman mati yang dinyatakan tadi. Implikasi tersebut ialah seperti berikut. Ingat, dia punya kesan ni berat juga ni. Implikasi dia berat. Yang pertama, kesemua hartanya akan ditahan. Harta ini akan diletakkan di bawah jagaan pemerintah atau wakilnya dan akan hanya digunakan mengikut keperluan. Sekiranya pesalah bertaubat dan kembali kepada Islam, harta ini akan dikembalikan. Dengan ini jelas bahawa sepanjang kemurtadannya, harta ini masih diakui sebagai miliknya. Sekiranya pesalah enggan bertaubat dan dihukum mati, hak miliknya dikira telah dibatalkan sebaik saja dia murtad, wal iazubillah. Ini bermakna taraf hak miliknya bergantung kepada keputusan sama ada dia bertaubat atau masih kekal murtad dan dihukum mati. Kesan yang kedua, kesemua urusan akad sivilnya seperti jual beli, anugerah, gadaian dan sebagainya terbatal kerana status sebagai murtad menggugurkan segala kelayakannya. Yang ketiga, gugur segala hak waris-warisnya antara dia dengan saudara maranya. Sekiranya salah seorang saudaranya mati ketika tempoh kemurtadannya, dia tidak berhak mewarisi pusaka walaupun pada dasarnya dia disenaraikan sebagai pewaris. Ini berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Hadis ini dalam Bukhari. Maksudnya seorang muslim tidak akan mewarisi pusaka orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pusaka orang muslim. Di mana kalau dia ni orang Islam, mak dia orang bukan Islam, tak ada tawarus, tidak ada pusaka ini. Yang keempat, pesalah dipisahkan daripada istrinya dan akad nikah mereka digantung. Sekiranya pesalah bertaubat dan kembali memeluk Islam dalam tempoh iddah, isterinya boleh kembali tanpa akad baru. Maknanya dalam iddah
3 kali suci, ataupun kalau orang ni sudah tidak ada haid, maka iddah dia 3 bulan. Kalau isteri dia mengandung sampai melahirkan anak. Di sini jelas akad asalnya masih sah, nikahnya akan terbatal. Dengan ini akad nikahnya akan terbatal. Dengan ini di sini jelas akad asalnya masih sah. Sekiranya pesalah tidak bertaubat, dalam tempoh iddah, akad nikahnya akan terbatal. Dengan ini jelas akad ini terbatal sebaik saja pesalah murtad. Sekiranya pesalah bertaubat selepas tempoh tersebut, dia hanya berhak untuk kembali kepada isterinya melalui akad dan mahar yang baru. Mana lepas iddah dia baru dia bertaubat, maka kena akad nikah semula. Yang terakhir perbincangan kita, implikasi hukuman mati ke atas pesalah murtad. Implikasi inilah selain daripada implikasi murtad yang dinyatakan di atas tadi, iaitulah kesannya adalah seperti berikut. Bila dia ni dijatuhkan mati, maka kesannya seperti ini. Yang pertama, haram dimandikan, tak payah mandi lah, pakai campur gitu, dikafan dan disembahyangkan. Ini kerana pesalah tidak akan dihukum mati, melainkan kerana telah terkeluar daripada Islam. Sedangkan jenazah yang dimandi, dikafan dan disalat ialah jenazah orang yang tunduk dan akur kepada hukum Islam. Firman Allah Ta'ala, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang ini tamatlah tempoh dia. Jadi kalau dia mati, tak payah dimandi dan dikafan. Yang kedua, tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Tak ada arah pada dia, pergi jarak lah. Sebaliknya, jenazahnya akan dikebumikan jauh dari kawasan perkuburan Islam. Yang ketiga, kesemua saudaranya tidak boleh mewarisi pusakanya kerana hubungan yang diakui oleh Islam, iaitu persamaan agama, telah terputus. Ini berpandukan hadis yang dinyatakan di atas tadi. Tambahan pula, hak milik pesalah terhadap hartanya telah digugurkan kerana murtad. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak dapat diputuskan melainkan setelah pesalah disahkan mati dalam keadaan murtad. Ini kerana ia menjelaskan bahawa pesalah murtad tidak lagi dianggap sebagai pemilik setelah berlakunya murtad, wal-iyazubillah. Jadi demikianlah penjelasan ringkas tentang implikasi ataupun hukum ke atas orang-orang yang melakukan murtad, wal-iyazubillah, dan ciri-ciri murtad melalui 3 perkara. Melalui i'tiqad, kepercayaan dalam hati dia ada Tuhan selain daripada Allah. Yang kedua, iaitulah melalui perbuatan, pergi sujud kepada berhala, ataupun pergi melakukan pemujaan kepada jin dan syaitan. Yang ketiga, melalui perkataan. Jadi 3 benda. Kemudian nak jatuhkan hukuman murtad muayyan itu dilarang, kerana yang berhak untuk menjatuhkannya iaitulah para hakim, qadi, pemerintah yang boleh menetapkan sama ada orang ini telah disahkan murtad atau tidak. Banyak kes-kes di tempat kita ini, contohnya kes-kes orang-orang yang menolak hujahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh nak dia ni sah dah murtad, tak boleh. Itu bukan hak kita. Jadi pihak pejabat yang boleh menjatuhkan hukuman bahawa setelah dipanggil orang ini bertaubat, setelah ditanya, setelah diteliti, mereka masih lagi perbuat sedemikian, maka barulah dijatuhkan hukuman murtad. Jadi jagalah lidah kita daripada bersifat boros dalam menjatuhkan hukuman kafir atau murtad kepada orang. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia kata kepada saudara ya kafir, sedangkan orang itu tidak kafir, faqad ba'a, maka perkataan tersebut balik semula ke atas kepala dia. Anak ibaratkan tuduhan kita kafir kepada orang ni seperti bola getah. Bola getah ni kalau kita lontar, dia gimana? Balik atas kepala sendiri lah. Jadi itulah dia. Orang yang cuba para jemaah buat sedikit undur ke belakang. Orang-orang yang suka memurtadkan orang, suka menuduh orang murtad, suka jatuhkan hukuman kafir kepada orang, akhirnya dia hidup mana? Dia duduk di mana? Duduk mati di atas tempat yang dia tuduh orang tu. Ini jadi masalah. Nampak sangat. Atas dunia ni kita nampak cukup bahaya. Dan setengah orang ni yang suka sangat mengkafirkan orang, suka sangat menjatuhkan hukuman kepada orang ni, dia jadi edik, jadi ketagih. Mana kalau dalam ceramah dia tak kafirkan orang, tak jatuhkan hukum orang ni, macam tak cukup garam. Hilang idea kata orang. Habis modal nak ceramah, tak boleh. Ini semua benda-benda yang bahaya.
menjatuhkan hukuman bahaya, melakukan perbuatan yang menyebabkan murtad juga bahaya. Jadi kita berhati-hatilah, jagalah akidah kita, pegangan kita, i'tikad kita, dan jaga perbuatan dan perkataan kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan sedemikian. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam jalsah kita yang akan datang, hukuman meninggal solat. Ini banyak ni. Orang yang meninggalkan solat, dia ni atas kategori mana nak letak? Kafir ke masih tak kafir lagi? Jangan jatuh hukum lagi, kita belajar dulu lepas tu kita tengok. Jangan cepat sangat. Kalau kafir macam mana hukum? Kalau dikatakan tidak kafir, apa pula kesan implikasi dia terhadap kehidupan dia di dunia dan juga di akhirat? Insya-Allah dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.